A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama dengan Yunar Channel. Pada kali ini kita akan membincangkan soalan percubaan SPM 2021 bagi negeri Melaka ataupun lebih dikenali sebagai ujian diagnostik 2 untuk pendidikan Islam SPM KSSM. Perbincangan soalan 1 sehinggalah soalan yang kelima. Masa menjawab 2 jam 30 minit untuk cadangan jawapan pada kali ini. Sila teruskan untuk menonton video ini sehingga ke akhirnya bagi sama-sama kita membincangkan soalan percubaan ini untuk pendidikan Islam. Bagi soalan yang pertama, melibatkan soalan bahagian Al-Quran dan Hadis, 20 markah. Okey, boleh tengok di sini ada ayat Al-Quran. Kemudian ada ayat Quran di bawah berkaitan dengan hukum tajwid. Kemudian hadis dan ditanyakan tentang soalan kebat. Soalan yang kedua, bahagian akidah, 20 markah. Kemudian soalan ketiga, bahagian fiqh, 20 markah. Kemudian soalan yang keempat, sirah dan tamadun Islam, 20 markah. Dan soalan yang kelima yang terakhir, bahagian akhlak Islamiah, 20 markah, kertas soalan tamat. Jadi sama-sama kita bincangkan ke semua soalan ini bermula daripada soalan 1 sehinggalah soalan yang kelima. Untuk soalan pertama, bahagian Al-Quran dan Hadis, ciri-ciri mukmin berjaya. Tajuk ini ditanyakan dalam soalan bidang Al-Quran tingkatan 5. Jadi diberikan satu ayat daripada surah Al-Mu'minun, 1 hingga 11. Qad aflahal mu'minun sehinggalah allazina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Jadi pelajar jangan risau bila berjumpa dengan soalan sebegini, kerana yang penting di bawah ni, ayat di atas menerangkan tentang ciri-ciri mukmin yang berjaya. Okey, diberikan ayat ni tentang apa? Jadi berdasarkan ayat di atas, ini penting. Jadi berdasarkan ayat ini ditanyakan soalan pertama. Nyatakan 2 ciri mukmin yang berjaya. Jadi berdasarkan ayat di atas, nak tak nak kita kena faham maksud ayat, kena tahu maksud ayat. Okey, intro kepada jawapan 1A1 ni jangan lupa untuk kita masukkan nombor soalan 1A1. 2 ciri mukmin berjaya. Yang ni digalakkan untuk kita tulis untuk supaya kita tidak terkeliru, untuk kita memberikan jawapan di tempat yang sesuai dan kita jelas apabila kita nak memberikan jawapan. Yang pertama, 2 ciri mukmin yang berjaya. Okey, di sini allazina hum fi salatihim khashi'un. Okey, khusyuk dalam solat. Kita nyatakan sahaja, tak perlu kepada huraian yang panjang-panjang. Kemudian yang kedua, menunaikan zakat. Okey, di sini wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, kita ambil sini wallazina hum lizzakati fa'ilun. Okey, di sini mereka yang membayar zakat adalah mukmin yang berjaya. Okey, saya ingat selesai soalan ni. Seterusnya, soalan yang kedua, di antara perbuatan salah laku seksual ialah zina, sumber maram dan hubungan seks luar tabi'i. Jelaskan implikasi. Jelaskan perlu memberikan jawapan yang lengkap, difahami oleh pemeriksa. Implikasi adalah kesan. Okey, apa kesan perbuatan salah laku seksual ni? Okey, 1A2, pastikan betul nombor soalan. Implikasi perbuatan salah laku seksual, terus kepada jawapan. Pertama, mencetuskan pelbagai perbuatan jenayah. Okey, clear. Kita pun faham, pemeriksa pun faham.
Kemudian yang kedua, menyebabkan gangguan emosi. Okey, selesai soalan ni. Soalan seterusnya 1A3. Terangkan. Terangkan ni perlu ada jawapan kita, isi dan huraian. 2. Pengajaran daripada ayat yang dapat diamalkan dalam kehidupan seharian. 1A3, maafkan saya. 1A3, 2 pengajaran ayat. Okey, pengajaran ayat perlu ada pendahuluan, isi dan huraian. Okey, pendahuluan yang mana? Kita hendaklah, ini pendahuluan, menunaikan solat dengan khusyuk ni sebagai isi, agar kita mulakan huraian menjadi hamba yang bertakwa. Okey, ini pengajaran yang pertama. Okey, kita ambil saja yang jawapan kita tadi. Antara ciri mukmin berjaya adalah menunaikan solat dengan khusyuk. Kita letakkan di bahagian pengajaran ayat. Okey, yang kedua pendahuluannya, kita hendaklah berusaha untuk menunaikan zakat sebagai isi, agar dapat membantu perkembangan ekonomi umat Islam. Okey, selesai untuk soalan 1A3. Seterusnya soalan 1B1. Berdasarkan ayat di atas, ayat ni, tuliskan potongan ayat yang mengandungi hukum mad silah tawilah dan mad silah qasirah, serta nyatakan cara bacaan. Jadi cara bacaan satu, soalan ni nak satu, kemudian tuliskan potongan ayat. Okey, kita perlu faham soalan ni. Okey, 1B1. Potongan ayat, kita buatlah dalam bentuk jadual bagi membezakan kedua-dua mad silah tawilah dan mad silah qasirah. Yang pertama mad silah tawilah. Jadi kita pilih kalimah ni, lahu ad'afan di sini ya. Penting untuk kita gariskan di mana mad silahnya. Mad silah berlaku, mad silah tawilah berlaku apabila ha dhamir, ha dhamir ni bertemu dengan huruf hamzah ataupun alif ni dalam dua kalimah yang berlainan. Jadi akan dibaca panjang 4 hingga 5 harakat. Jadi kita garislah di sini. Okey, mad silah qasirah pula berlaku apabila ha dhamir bertemu dengan huruf selain daripada huruf hamzah ini ataupun huruf alif ini dalam dua kalimah yang berlainan. Jadi tidak dibaca dengan panjang. Kita gariskan di sini. Okey, di sinilah mad silah qasirah, bacaan panjang 2 harakat. Okey, di sini. Jadi dekat-dekat je ni, pelajar jangan terkeliru. Jadi rugi markah di sini 4 markah. 4 markah, potongan ayat 1 markah, kadar cara bacaan, panjang bacaan ataupun cara bacaan ni 1 markah. Jadi ni 4 markah di sinilah. Okey, selesai soalan ni. Seterusnya soalan 1C1, nyatakan contoh bagi bahagian syirik berikut. Dah diberikan bahagian, cuma yang nak adalah contoh. Syirik jali dan syirik khafi. Okey, intro pada jawapan. Contoh syirik. Syirik jali adalah contohnya menyembah berhala. Manakala syirik khafi contohnya adalah riak. Okey, selesai. 1C1. 1C2. Ya, diberikan hadis dalam tajuk hindari dosa besar. Ijtanibus sab'al mubiqat sehinggalah akhirnya. Jadi Allah SWT menjelaskan bahawa amalan sihir mengandungi unsur-unsur kekufuran. Jelaskan 2 amalan
yang boleh kita lakukan untuk menghindari diri daripada sihir. Okey, apa amalannya? Mestilah memberikan, bila amalan, mestilah memberikan cara ataupun perbuatan. Apa caranya? Mengamalkan surah Al-Fatihah dan berwuduk sebelum tidur. Jadi pelajar jawab dalam bentuk poin macam ni. Jadi tak perlu jawab mengamalkan surah Fatihah dan berwuduk sebelum tidur. Selain itu tak perlulah. Okey, buat dalam poin sebab ini bukan soalan kebat. Seterusnya soalan terakhir untuk soalan pertama bahagian Al-Quran dan Hadis. 1C3. Diberikan satu gambar fitnah alam maya dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur berkaitan dengan fitnah alam maya. Berdasarkan petikan di atas, bincangkan peranan anda sebagai ketua persatuan penduduk untuk mencegah penularan perbuatan tersebut dalam kalangan masyarakat setempat. Jadi ini penting. Anda sebagai ketua persatuan penduduk, jadi bukannya sebagai seorang YB dan sebagainya, jadi ketua persatuan penduduk. Isi, saya perlu memperbanyakkan kempen di media sosial. Isi, agar masyarakat di tempat saya menyedari bahaya fitnah, huraian. Jadi tak perlu lagi pelajar masukkan isi yang kedua. Selain daripada itu, saya perlu, tak perlu. Jadi kita dah ada satu isi, kita kembangkan lagi ayat ni. Isi, huraian, kesannya. Okey, ini huraian lengkap. Kesannya mereka tidak akan mudah menyebarkan sebarang berita kepada orang lain. Oleh itu, kita hendaklah, ini sebagai kesimpulan. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa menyelidik setiap maklumat yang sampai agar fitnah tidak berlaku. Ini saranan kita kepada soalan yang ditanyakan ini. Kita memberikan satu kesimpulan yang menyimpulkan kesemua berkaitan dengan bahayanya fitnah. Okey, selesai soalan kebat dan selesai soalan yang pertama. Jadi soalan kedua berkaitan dengan tajuk hindari ajaran sesat akidah tingkatan 4. Penyataan pada soalan ajaran sesat ialah ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam, sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jelaskan soalan pertama dua ciri ajaran sesat. Jadi jelaskan, pelajar perlu memberikan jawapan dalam ayat yang lengkap dan difahami. 2A1, dua ciri ajaran sesat. Pertama, mengaku menjadi Nabi ataupun Rasul. Yang kedua, menolak kewajipan ibadat fardu. Okey, perlu ingat fakta-fakta sebegini supaya pelajar tidak terkeliru dengan ciri-ciri syirik, ciri-ciri munafik jadi lain. Ya, ini adalah ciri ajaran sesat. Okey, selesai soalan 2A1. 2A2, huraikan dua cara menjauhi ajaran sesat. Huraikan jawapan perlu ada isi dan huraian. Mencari maklumat daripada sumber yang betul. Ini isi, supaya tidak terpengaruh dengan ajaran sesat. Okey, huraian. Baru kita boleh skor 2 markah di sini. Ini ada 4. Yang kedua, mempelajari akidah Islam yang sebenar. Isi, supaya tidak terpesong sebagai huraian. Ini pun 2 markah. Jadi kita dapat 4 markah penuh untuk soalan 2A2. Seterusnya 2A3, soalan kebat. Stimulus, umat Islam diingatkan supaya tidak terpengaruh dengan dakwah ajaran sesat yang boleh merosakkan imej Islam dan penganutnya
serta memecah belahkan institusi agama Islam. Huraikan hujah anda bagi menyokong pernyataan di atas. Jadi pelajar jangan terkeliru dengan hujah ini. Hujah ni kita boleh memberikan sama ada kesan ataupun sebab apa ajaran sesat ni bahaya. Ya, dia bersifat respon terbuka. Bagilah satu pernyataan. Jika saya memilih untuk memberikan cara untuk mengatasi ajaran sesat ini, cara menjauhi ajaran sesat, yang penting ia menyokong pernyataan di atas. Isi, kita perlu mendampingi orang yang soleh. Si, agar akidah diri terpelihara. Huraian. Kesannya, kita tidak akan mudah terpengaruh dengan sebarang da'iyah yang membawa kepada ajaran sesat. Huraian lengkap. Oleh itu, kita hendaklah kesimpulan, pendahuluan kepada kesimpulan. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa mengambil langkah untuk menjauhi ajaran yang mengelirukan supaya hidup diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi isi huraian, hurai lengkap, kesimpulan. 4 markah penuh. 2B1, berikan pengertian ahli sunnah wal jamaah. Kumpulan majoriti umat Islam. 1. Yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Dalam prinsip akidah, syariat dan akhlak. 3. Jadi pelajar perlu ingatlah, ya, poin-poin ini dan gabungkan dia, berikan dia dalam pengertian ahli sunnah wal jamaah. 2B2, nyatakan 2 nama lain bagi ahli sunnah wal jamaah. Pertama, ahlul hadis. Yang kedua, as-salafus soleh. Soalan 2B3, jelaskan 2 prinsip ahli sunnah wal jamaah. Pertama, meyakini kewujudan perkara-perkara ghaib. Kedua, meyakini bahawa syurga dan neraka telah wujud sebelum dijadikan makhluk. Okey, prinsip ini kita perlu ingat. Soalan 2B4, terangkan, perlu ada isi dan huraian. 2. Kepentingan. Di sini pelajar perlu bezakan kepentingan, hikmah, prinsip. Ya, sebab dia berlainan masing-masing. Jadi soalan ini nak kepentingan. Berpegang teguh kepada ahli sunnah wal jamaah. 2 kepentingan. Pertama, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Isi. Kerana sentiasa berada di landasan hidup yang betul. Huraian. Kedua, memelihara kesucian agama Islam. Isi. Kerana mengikut ajaran Islam yang sebenar. Huraian. Okey, 4 markah. Sini 1 markah. 1 markah. Isi yang kedua 1 markah. Huraian yang kedua. Untuk jawapan yang kedua ni 1 markah. Jadi 4/4. Kita boleh target ni 4 markah. Seterusnya pelajar sekalian, kita pergi soalan yang ketiga, iaitu bahagian fiqh. Bahagian fiqh untuk tajuk Muamalah Islam, fiqh tingkatan 4. Jika pelajar perhatikan, setiap soalan ada tajuk daripada tingkatan 4 dan ada tajuk daripada tingkatan 5 untuk setiap soalan. Soalan 3A, penyataan soalan Muamalah Islam berperanan mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Soalan 1, apakah maksud Muamalat Islam? Perlu memberikan maksud mengikut buku teks. 3A1, maksud Muamalah Islam, hukum syarak
yang berkaitan dengan urusan kewangan. Okey, yang ini 1 markah, yang ini 1 markah, 2 markah. Seterusnya 3A2, jelaskan, perlu memberikan dalam ayat yang lengkap. 2. Perbezaan. Jika perbezaan terus, buat kotak sebegini, supaya nampak apakah perbezaan itu antara muamalat Islam dan muamalat konvensional. 4 markah. 2 perbezaan. Okey, buat kotak pertama, muamalat Islam. Kotak yang kedua, muamalat konvensional. Dari segi riba, muamalat Islam mengharamkan riba. Konvensional mengamalkan riba. Ini 1 markah, ini 1 markah. Pastikan selari perbezaannya. Kedua, tiada unsur judi. Konvensional mengandungi unsur judi. 1 markah, 1 markah. 4 markah. Soalan 3A2. Hukum dan alasan. Nyatakan hukum serta alasan bagi permasalahan muamalat yang berikut. Jadi hukum 1 markah, alasan 1 markah untuk setiap situasi. Situasi pertama, Amirul telah menyertai beberapa pelaburan saham sebagai sumber pendapatan keluarganya. B. Siti sering mengumpul wang dengan bermain kutu bersama rakan-rakannya. Jadi situasi yang pertama, hukumnya harus. Ini hukum, alasannya kerana saham adalah akad kontrak yang dibenarkan dalam Islam. Situasi yang kedua, untuk kutu hukumnya harus. Kerana alasannya tiada unsur penipuan dan perjudian di dalam bermain kutu. Soalan 3B1. Nyatakan 2 golongan wanita yang haram dikahwini selama-lamanya. Pertama, keturunan dengan sebab keturunan. Yang kedua, dengan sebab persemendaan. Okey, ataupun kita bagi lebih boleh dengan sebab penyusuan. Di sini pelajar jangan bagi contoh. Yang sebab diminta adalah 2 golongan wanita. Jadi golongan yang melibatkan keturunan, persemendaan dan penyusuan. Soalan 3B2. Senaraikan 2 rukun nikah selain sirah. Perhatikan kepada soalan. Jadi rukun nikah ada 5. Ya, tolak 1, iaitu sirah. Jadi ada 4. Selain daripada sirah, suami, isteri, saksi dan juga wali. Pilihlah 2. Ataupun bagi lebih daripada 2 jawapan. Soalan 3B3. Terangkan, mesti ada isi dan huraian. Bila terangkan dan huraikan. Hikmah. Hikmah ni kebaikan. Perkahwinan dalam Islam. Hikmah perkahwinan dalam Islam pertama, jiwa menjadi tenang. Isi kerana penggunaan kata hubung untuk huraian. Kerana menjalin hubungan cinta yang halal. Kedua, memelihara diri daripada keruntuhan akhlak. Isi kita huraikan lagi yang boleh mencemarkan maruah. Huraian. Okey, 2 markah. Jadi soalan sebegini terangkan, dia tak minta 2. Terangkan hikmah, 2 markah. Hanyalah 1 jawapan sahaja mencukupi
untuk kita menjawab soalan sebegini. Jadi di sini saya bagi dua. Sebagai langkah untuk jika yang pertama ni salah, tidak diterima, ada lagi kita backup untuk jawapan yang kedua. Soalan 3B4, soalan kebat, stimulus. Islam telah menggariskan beberapa ciri utama sebagai panduan memilih calon untuk mendirikan rumah tangga. Berdasarkan pernyataan di atas, mengapakah perlu memberikan sebab? Islam mementingkan elemen sekufu dalam memilih pasangan. Sekufu ni sama taraf pekerjaan, sama taraf keturunan. Berikan hujah anda. Kita memberikan hujah yang berunsurkan kepada sebab. Elemen sekufu boleh mewujudkan keserasian dalam rumah tangga. Ini sebabnya. Isi, kerana pasangan suami isteri dapat menerima kelebihan dan kekurangan diri masing-masing. Huraian. Kesannya, huraian lengkap, tidak akan berlaku pertelingkahan disebabkan perbezaan taraf pekerjaan, keturunan dan lain-lain. Oleh itu, kita hendaklah, sebagai kesimpulan, meneliti dan berbincang dengan ahli keluarga kita sebelum mengambil keputusan untuk berkahwin untuk keharmonian rumah tangga pada masa akan datang. Jadi panjang sikit kesimpulan ni. Pelajar boleh buat kesimpulan sendiri. Yang penting boleh memberikan saranan terhadap soalan ini. Okey, 1 markah, huraian 1 markah, huraian lengkap 1 markah, kesimpulan 1 markah, 4 markah penuh di sini. Jadi seterusnya kita pergi soalan keempat, bahagian sirah dan tamadun Islam. Untuk tajuk Kerajaan Uthmaniyah, Sirah dan Tamadun tingkatan 5. Penyataan soalan keagungan dan keunggulan Kerajaan Uthmaniyah menjadi kebanggaan umat Islam hingga ke hari ini. Nyatakan sejarah Kerajaan Uthmaniyah. 4 markah mesti ada 4 poin. Yang pertama, pengasas kerajaan adalah Uthman bin Ertugrul. Okey, kita kena ingat nama ni. Antara lain sejarahnya adalah kawasan pemerintahan meliputi tadi pengasas. Yang kedua, kawasan pemerintahan meliputi sebahagian besar benua Asia, Eropah dan Afrika. Bilangan pemerintah. Yang ketiga, seramai 37 orang. Mula memerintah pada tahun 1299 hinggalah 1924 Masihi. Okey, selesai soalan ni. 4A2, jelaskan 2 faktor kegemilangan Kerajaan Uthmaniyah. Jadi di sini pelajar perhatikan jika tiada dalam soalan ini meminta daripada segi aspek. Contoh pertama, pentadbiran. Yang kedua, keilmuan. Yang ketiga, sosial. Yang keempat, ketenteraan sebenarnya dalam konteks. Jika diminta kepada pentadbiran, bagilah faktor kegemilangan. Faktor kegemilangan dari aspek pentadbiran sahaja. Jadi di sini tidak disebutkan mana-mana untuk aspek ini. Jadi bagilah pertama ni, menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan ilmu. Okey, yang ni dari segi keilmuan yang ni. Yang kedua, semangat jihad yang tinggi dalam kalangan tentera. Okey, yang ni dari segi ketenteraan tadi. Okey, jelaskan 2 faktor. Okey, selesai soalan ni. 4A3, terangkan perlu ada isi dan huraian. 2. Iktibar. Iktibar ni sama dengan pengajaran.
yang boleh diambil daripada pemerintahan kerajaan Osmaniyah. 4 markah. Pertama, kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa. Misalnya kita hendaklah sebagai saranan supaya urusan pentadbiran berjalan lancar. Huraian. Kedua, kita hendaklah menolak campur tangan asing. Untuk menjaga kedaulatan negara. Huraian. Kemudian soalan 4B1. Sirah dan tamadun tingkatan 4 berkaitan dengan Imam Asy-Syafi'i dalam tajuk keunggulan tokoh 4 mazhab. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i merupakan pengasas pada mazhab Syafi'i. Senaraikan 2 sifat peribadi beliau. Imam Asy-Syafi'i. 2 sifat peribadi. Pertama, sangat mencintai ilmu. Yang kedua, sangat pemurah kepada fakir miskin. Di sini juga adalah fakta pelajar perlu mengingati. Tidak boleh memberikan sifat peribadi yang sebarangan, tidak mengikut kepada buku teks. Okey, kena hafal. 4B2, nyatakan 2 hasil karya Imam Asy-Syafi'i yang utama. Pertama, Ar-Risalah. Kedua, Al-Um. Kena hafal. 4B3, jelaskan bukti kesungguhan Imam Asy-Syafi'i dalam menuntut ilmu. Apa buktinya? Sanggup bermusafir jauh untuk menuntut ilmu. Soalan 4B4, soalan kebat. Stimulus ilmu bukan sekadar dihafal, tetapi yang lebih utama ialah yang memberi manfaat. Petikan di atas merupakan kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Bagaimanakah anda mencontohi? Okey, bagaimanakah anda mencontohi? Kita perlu memberikan jawapan ataupun isi dalam bentuk cara. Sifat tokoh tersebut untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Huraikan. Isi kita, saya perlu mengamalkan ilmu yang dipelajari sebagai cara. Mengamalkan. Bagi isi, agar boleh memberi manfaat kepada orang lain. Huraian. Contohnya, saya perlu sentiasa menolong ibu bapa di rumah selepas saya mempelajari tuntutan beradab kepada ibu bapa. Huraian lengkap. Oleh itu, kita hendaklah, di sini kesimpulan, sentiasa berusaha untuk menuntut ilmu supaya dapat berbakti kepada keluarga, masyarakat dan negara pada masa hadapan. Okey, kesimpulan. Selesai kesimpulan. Huraian lengkap, huraian isi. Kemudian soalan terakhir, soalan kelima, itu bahagian akhlak. Kita dengan tajuk adab terhadap orang kurang upaya, akhlak tingkatan 4. Penyataan soalan, Islam meletakkan kemuliaan terhadap orang kurang upaya. 5A1, jelaskan 2 cara. Perlu memberikan cara ataupun perbuatan beradab terhadap orang kurang upaya. Pertama, memberi layanan dengan penuh kasih sayang. Okey, jawapan yang lengkap. Untuk menjawab soalan, jelaskan. Memastikan kemudahan asas untuk mereka tidak disalahguna. 5A2, terangkan pelodisi dan huraian. Hikmah adalah kebaikan. Sekiranya kita beradab dengan orang kurang upaya. Okey, yang ini cukup untuk kita memberikan jawapan 1 sahaja. Kerana jawapannya ataupun markahnya adalah 2 markah. Melahirkan rasa syukur. Isi kerana, kata hubung, diberikan fizikal yang sempurna.
huraian. Okey, tambahan satu lagi, memudahkan orang kurang upaya. C. Untuk melakukan urusan harian mereka dengan sempurna. Huraian. Seterusnya soalan 5A3, itu soalan keempat. Jadi stimulusnya adalah stimulus berbentuk gambar. Sini. Okey, pertama gambar orang kurang upaya ya, menaiki wheelchair ni. Kemudian yang kedua, orang kurang upaya dibantu untuk menaiki bas. Okey, ada dua keping gambar ni. Berdasarkan gambar di atas, huraikan pendapat anda. Cara. Okey, kita perlu memberikan cara untuk mewujudkan suasana positif dalam kalangan golongan orang kurang upaya. Pada pandangan saya, kerajaan perlu memperbanyakkan prasarana. Okey, ini pandangan kita lah sebab dia minta pendapat anda. Okey, sebagai isi. Okey, ini caralah memperbanyakkan prasarana untuk orang kurang upaya. Okey, di sini silap Isi agar mereka dapat huraian, melakukan aktiviti yang sama seperti orang lain. Kesannya, hurai lengkap, mereka akan rasa gembira. Seterusnya, mewujudkan suasana positif dalam diri. Oleh itu, kita hendaklah, kesimpulan, sentiasa beradab sopan dengan orang kurang upaya agar hidup diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan. Kemudian seterusnya untuk tajuk istiqamah jalan menuju mujahadah akhlak tingkatan 5. Penyataan soalan amalan yang istiqamah merupakan jalan menuju mujahadah dan ia amat dituntut dalam agama. Apakah maksud istiqamah? 5B1, ketaatan yang berterusan. 1 poin, dalam melaksanakan suruhan Allah. Poin yang kedua. Jadi gabungkanlah dalam satu ayat yang lengkap menunjukkan kepada maksud istiqamah. 5B2, jelaskan dua cara. Perhatikan cara untuk memiliki sifat istiqamah 4 markah. Pertama, sentiasa mempelajari ilmu. Yang kedua, sentiasa berkawan dengan rakan yang melakukan kebaikan. Okey, 2 markah, 2 markah, 4 markah penuh. Kemudian soalan terakhir, 5B2. Okey, 5B3, maafkan saya. Terangkan peladisi dan huraian 2 hikmah. Hikmah adalah kebaikan, mengamalkan sifat istiqamah dalam kehidupan. 4 markah. Pertama, melahirkan individu yang berakhlak mulia. C. Kerana melaksanakan kebaikan secara berterusan. Okay, kita hurai menggunakan kerana. 1 markah, yang ini pun 1 markah. Melahirkan sifat kebersamaan dalam masyarakat. C. Kerana sentiasa menjaga kepentingan bersama. Huraian. Ini 1 markah. Yang ini pun 1 markah. Jadi 4/4 penuh. Jadi Alhamdulillah kertas soalan tamat. Jadi Alhamdulillah syukur pada Allah telah selesai untuk membincangkan kelima-lima soalan berkaitan dengan soalan percubaan SPM dekat Islam Negeri Melaka ataupun dikenali sebagai ujian diagnostik 2. Semoga pelajar berjaya dalam SPM nanti. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana subscribe Yona Channel untuk terus mendapatkan bahan-bahan akan datang berkaitan dengan PDP, Al-Quran, Zikir dan perkongsian aplikasi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.